Jadi dalam keadaan musuh kita masih dalam keadaan yang lemah, macam mana kita boleh bercakap tentang Grand Coalition? Nak Grand Coalition dengan siapa? Ada kekuatan ke korang nak buat Grand Coalition? Masa berkuasa dahulu, nak tegur Mahathir pun takut. Masa Rafizi tegur Mahathir sebab pembahagian jawatan kabinet itu tidak seimbang. Macam mana keadaan tersebut? Kan? Kalau kita tengok berita harian, saya tunjukkan berita harian. Bagaimana pada waktu itu kita dapat lihat tiada perbincangan dengan PKR Rafizi. Naib Presiden PKR Rafizi mendakwa pelantikan pimpinan tertinggi PPBM, DAP dan Parti Amanah sebagai Menteri Kanan dibuat Tun Mahathir tanpa rundingan dengan PKR. Keputusan dibuat tanpa penyertaan kami. Dia melanggar proses perbincangan yang sepatutnya tidak berlaku. Sebelum itu beliau dalam satu kenyataan pelantikan itu belum utama kerana perbincangan masih berjalan. Sebarang keputusan mengenai pelantikan mestilah dipersetujui bersama oleh keempat-empat parti Pakatan Harapan. Dan artikel ini ditulis pada Mei 2018. Pada Mei 2018, seawal itu Mahathir dah buat onar dengan kita. Bila Rafizi sebut perkara ini, dia kena maki. Saya ingat lagi, dia kena maki. Yang kita lihat lepas tu bagaimana, siapa yang mendominasikan kabinet. Kalau bukan geng-geng kartel, kalau bukan geng-geng daripada Bersatu. Amanah yang ada 11 kerusi tu, hampir semua ahli parlimen dia pegang jawatan. Jadi bila kerajaan tumbang, tuan-tuan dan puan, bila Pakatan Harapan dihina, Pakatan Harapan diherdik, Pakatan Harapan dicaci, itu bukan kerajaan Pakatan Harapan, itu kerajaan Mahathir. Golongan reformis, geng reformis 3 orang jadi lantik. YB Fauziah timbalan Menteri Agama, bukan boleh buat apa pun. Kak Wan Menteri Wanita dan Kebajikan, itu pun bajet 2 bilion je setahun. Lepas tu Saifuddin Nasution, KPDN HEP, itu je lah yang ada signifikan satu. Selain daripada itu, Azmin, Zuraidah, Sivarasa, Xavier, semua dapat jawatan. Itu daripada PKR lah. Amanah semua dapat jawatan. Bersatu hampir semua dapat jawatan, termasuk yang melompat. Kerana kononnya yang melompat itu perlu dibagi jawatan. Senator, 19 senator masih dibiarkan kosong oleh Mahathir. Untuk apa? Kalau bukan untuk bagi ruang untuk melompat membina kerajaan baru. Sebab itu sekarang ini 19 kekosongan senator itu boleh diisi oleh Perikatan Nasional. Sebab dia orang dah rancang daripada awal untuk nak meruntuhkan kerajaan yang ada. Itu pun masih lagi kita tak nampak. Kalau itu kita tak nampak, tuan-tuan dan puan, tak payah main politik lah. Kau duduk rumah lah main dengan anak-anak kau. Kan? Kau duduk rumah main dengan anak-anak kau, senang lah. Tak payah cerita politik. Ke? Adakah sebab tak boleh nampak ke? Ataupun sebenarnya ada sebab, ada udang di sebalik batu, ada janji yang tidak dimeterai, ada projek yang belum lagi tidak mungkin saya tak menuduh, saya cuma bertanya. Ataupun kemungkinan itu ego. You all dah salah dalam membuat perancangan. Tetapi kita tak boleh kata kita salah ni. Ego kita, aku bekas menteri ni, mana boleh salah. Iswari takkan boleh betul, mesti dia salahnya. Mungkin. So kalau ditakdirkan parti keadilan itu berjalan sendiri, bukan kita minta, tapi kalau ditakdirkan, kita boleh jalan sendiri. Saya cakap semalam bahawa sentral kepada parti keadilan itu, sentral kepada pembangkang selama ini bermula 99 sehingga kita menang 5 negeri itu adalah Parti Keadilan Rakyat. Kemudian ada yang argue, dia kata, masa itu PAS kuat, DAP kuat. DAP diwujudkan 1965 sehinggalah 2008, negeri mana yang dia menang? Daripada 1965 sehingga 2008, negeri mana yang dia menang? Nak menang Penang pun tak boleh. Nak lawan gerakan tu tak boleh. Tetapi 2008 kita berjaya menang Penang. Kita berjaya menang Perak. Kerana apa?
Gabungan dengan siapa? PAS daripada tahun 1940-an dia boleh menang Kelantan je. Terengganu tu sekali-sekala. Tak termimpi PAS boleh menang Kedah. Tak termimpi PAS boleh jadi menteri besar di Perak. Tak termimpi PAS boleh jadi exco di Selangor. Sejak 40-an tau. Didaftarkan tahun 1950-an. 50-an, 60-an macam tu, 50-an. Berpuluh tahun wujud satu parti kecil nama dia Parti Keadilan Rakyat. Menjadi perekat kepada semua ini. Name bagi saya satu data, satu negeri yang dua parti ini menang. Sehinggalah mereka bergabung dengan parti yang dinamakan Parti Keadilan Rakyat. Sentral kekuatan Parti Keadilan Rakyat ni apa? Progresif dalam pemikiran. Inklusif dalam melihat kita sebagai bangsa Malaysia. Burhanuddin Helmi menyebut tentang bangsa Malaysia. Parti Keadilan sudah pun menepani perkara ini. Saya ada satu buku. Ini library saya ni sebenarnya. Adalah satu buku. Kerana apa? Kita melihat bahawa each and every kita champion isu wanita. Ini. Sekarang ni keganasan wanita ni. Mana orang PAS punya champion? Dia timbalan menteri wanita ni. Mana cerita tentang keganasan wanita? Tak ada. Malah PAS sendiri tak mampu pun nak membawa wanita lebih tinggi, sama tinggi dengan Parti Keadilan Rakyat. Tak mampu. Maka kekallah mereka di situ. Saya tak tahu parti lain ada ke bertanding jawatan tertinggi wanita. Bukan cabang wanita, tetapi wanita tu bertanding jawatan tertinggi. Macam Parti Keadilan naik presiden, jawatan tertinggi dipertandingkan oleh Nurul Izzah. Kak Wan Azizah bertanding jawatan wanita. Fuziah Saleh pernah bertanding naik presiden. Bukan wanita, bertanding dengan lelaki, sama equal. Fuziah Saleh, Zuraida Kamaruddin, walaupun dia pengkhianat, at least dia bertanding lah juga. Wanita-wanita ni pernah bertanding jawatan-jawatan tinggi setinggi itu. Okay, saya bertanya soalan tadi. Adakah Amanah mampu survive dalam PKR 15 bersama Mahathir tanpa PKR? 145 undi atau 7% mengatakan ya, kenapa tidak? Sedangkan 2000 undi mengatakan tidak atau 93% tidak, bakal berkuburlah dia orang kena kencing dengan Mahathir. This is by its own, atas dasar dia sendiri, adalah satu petanda yang paling besar bahawa sebenarnya kalau sekiranya Amanah nak pergi sendiri tanpa melalui tanpa melalui Parti Keadilan Rakyat, itu adalah satu perkara yang sangat sukar untuk berlaku. Dan kita tahu perkara ini. Dan insya-Allah saya nak bergesa kepada kawan-kawan, kepada rakan-rakan. Saya nak bawa kepada cabang-cabang semua. Mari kita sama-sama sekarang ini membuat satu resolusi. Kita MATC tak lama lagi. Membawa satu resolusi kepada kita punya kongres bahawa selepas ini tidak ada lagi cabang-cabang. Saya minta cabang-cabang semua. Kalau bukan cabang, ahli-ahli cabang bawa resolusi, bawa usul bahawa kita tidak mahu lagi Parti Keadilan Rakyat bergabung dengan Mahathir. Kita bawa resolusi tersebut. Kita bawa usul tersebut. No more Mahathir dah lepas ni. Cukup. Enough is enough. Enough is enough. Cukup dah. Boleh. MATC tahun depan bulan Februari saya rasa. So ahli-ahli cabang yang terpilih untuk pergi MATC, Mesyuarat Agung Tahunan Cabang, tolong bawa usul supaya cabang boleh bawa usul itu ke peringkat kongres. Dan kalau majoriti cabang setuju, 222 cabang setuju untuk membawa isu ini ke kongres, membawa usul bahawa no more gabungan dengan Mahathir, no more Mahathir, maka saya rasa itu adalah langkah paling berani kita boleh buat. Dah cukup dah. Biarlah dia bawa, habiskan usia dia, ujung usia dia ni tanpa dimaki oleh rakyat. Cukuplah. Kenapa? Apa lagi dia nak sebenarnya? Apa lagi yang dia mahu? Tak cukup lagi ke dengan apa dekat dunia ni dia ada? Cukuplah. Saya tuan-tuan sekarang ini saya nak tuan-tuan dan puan-puan kita bawa usul ini, insya-Allah.